Oleh itu, setiap aset pasukan adalah berharga dan perlu dioptimumkan potensinya bagi mencapai kejayaan. Jika sekalipun setiap pemain ada sebaik Rooney, Messi atau Ronaldo yang umum mengetahui sebagai antara penyerang terulung dunia, akan tetapi jika pemain pertahanan dan penjaga gol lemah, maka pasukan tersebut barangkali kalah kerana jumlah gol yang dijaringkan mungkin tidak dapat mengatasi jumlah gol yang dibolos lawan. Maka yang demikian, untuk berjaya, kita perlu bekerja sebagai pasukan satu Malaysia yang sia sekata sebaris sederap dalam satu wawasan, satu matlamat dan satu citra, mempersembahkan yang terbaik kepada Malaysia dengan segala kudrat yang termampu. Diakui orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan Dusun, orang Melanau, orang Murut, orang Sikh, orang asli, orang Serani, orang Siam, pendek kata setiap etnik di bumi tercinta ini telah menyumbang pada terbangunnya sebuah negara Malaysia yang aman makmur seperti mana hari ini. Namun harus barang diingat, ia tidak dapat menandingi potensi sumbangan yang mampu dihasilkan oleh semua kita seandai dan sekiranya dilakukan secara kolektif. Lantaran itu, saya ingin mengajak semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, anutan agama dan fahaman politik supaya bersama-sama dengan kerajaan mencipta sebuah negara Malaysia yang lebih baik. Malaysia di mana semua mempunyai rasa kepunyaan. Malaysia di mana semua bakat dihargai, digunakan sebaik-baiknya. Malaysia di mana yang menghadkan adalah hanya sejauh mana kesanggupan individu untuk bekerja keras bagi mencapai cita-cita. Suka tidak suka, negara hari ini berada di persimpangan antara masa depan yang gemilang atau masa depan yang suram. Pilihan kita terletak di tangan setiap rakyat Malaysia. Hari ini ibarat kita berada pada pusingan akhir lumba larian berganti-ganti. Baton sudah berada di tangan, hanya menanti tekad untuk menggapai kejuaraan. Bermula detik ini, bersamalah kita mengorak perjalanan. Perjalanannya bukan mengambil masa sehari, seminggu, sebulan maupun setahun, tetapi perjalanan yang bertali arus, sambung menyambung, diwarisi pula dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Berusaha dan bertawakallah, mudah-mudahan kita bertemu jaya, insya-Allah. Tuan Yang Bertuah, saya mohon mencadangkan. Silah, ada hal yang sokong. Tuan Tua, saya sokong usul. Begitulah pembentangan RMK-10 yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Mohammad Najib Abdul Razak, dan jelas sekali telah pun kita perdengarkan sebentar tadi banyak penumpuan meliputi pelbagai skop telah pun diperincikan, diberi perhatian selaras dengan strategi ataupun idea-idea utama untuk mencapai negara maju menjelang 2025 tahun akan datang. Menerusi RMK yang ke-10 ini diharap ianya mampu untuk memacu perjalanan negara sebagai sebuah negara yang maju. Penumpuannya bukan sahaja kepada pembangunan, tetapi dilihat kali ini berlakunya transformasi, yakni pertumbuhan bukan fizikal menjadi perhatian yang lebih terperinci untuk membentuk modal insan, kerana kita yakini bahawa modal insan ini akan menjadi satu badan yang akan memenuhi keperluan industri selari dengan keperluan inovasi negara kita. Baik saudara, terima kasih atas perhatian anda bersama kami di Parlimen. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perbincangan lanjut bersama dengan Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan Suhaimi. Ya, terima kasih Hisham Saleh yang berada di Parlimen. Ya saudara, pembentangan RMK-10 yang mengambil masa kira-kira 1 jam, lebih kurang 1 jam 45 minit oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Merangkap Menteri Keuangan Malaysia telah pun kita dengar, dan perumpamaan yang cukup
cantik sekali diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika menutup pembentangan, menggambarkan dengan kesempatan demam bola sepak ya, sebagai satu usaha kerjasama bagi semua pihak, tak kiralah daripada pihak kerajaan, swasta maupun kita sebagai rakyat satu Malaysia, untuk membantu meningkatkan lagi pembangunan ekonomi negara di samping dalam merealisasikan hasrat untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Dan pastinya dalam RMK10 telah pun direncanakan untuk meneruskan fokus ke arah pencapaian wawasan 2020, dan negara kita tidak mempunyai banyak masa untuk merencana pembangunan, dan RMK10 inilah dilihat sebagai begitu penting untuk memperkasa ekonomi pembangunan negara. Dan RMK10 mensasarkan pertumbuhan 6% tahun, dan ini akan disokong oleh permintaan dalam negeri terutamanya daripada pelaburan swasta yang lebih dinamik. Dan fokus yang diberikan berdasarkan 7 bab dalam buku pembentangan rancangan Malaysia ke-10 ini telah pun dimuatkan dengan 10 idea yang diterjemahkan sebagai 10 premis utama yang telah pun kita dengar daripada pembentangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan diperkasakan lagi dengan 5 trust strategik yang memberi tumpuan kepada pelbagai sektor, pelbagai aspek, dan melengkapi ke-6 bidang NKRA dan juga Pelan Transformasi Kerajaan. Jadi masih lagi bersama saya untuk mengulas mengenai pembentangan RMK10 yang baru saja dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ialah Yang Berbahagia Profesor Dr. Abdul Ghaffar Ismail dari Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UKM, dan juga Datuk Salih Majid, ya, mantan Presiden Bursa Saham Kuala Lumpur yang kini merupakan seorang penganalisis ekonomi, dan turut hadir bersama saya pada ketika ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Lau Bantin, seorang akauntan. Jadi terlebih dahulu saya terus kepada Tan Sri, bagaimana melihat RMK jika betul terdapat transformasi yang dibentangkan, di mana transformasi itu sebenarnya, Tan Sri? RMK 10 yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri adalah cukup bagus, dan rancangan Malaysia ke-10 dia itu spesifik. Dia bukan satu cadangan yang tak tentu. Dia very specific, Greater KL, competitive law untuk persaingan, dan dia Perdana Menteri memberitahu jumlah pelaburan, projek-projek yang spesifik di mana sektor perniagaan dapat tahu apa yang akan dilaksanakan. Bukan satu projection yang anggaran yang tak tahu tu. Itu cukup bagus. Jadi kata ia adalah spesifik untuk pembangunan dalam tempoh kritikal untuk negara mencapai negara maju, ya. Okey, Datuk Salih, kalau kita perhatikan dari segi peruntukan pembangunan kerajaan persekutuan mengikut fizikal dan bukan fizikal, ya, terdapat penurunan daripada RMK 9 dan juga RMK 10 ini, di mana fizikal diturunkan kepada 60% berbanding bukan fizikal yang ditingkatkan kepada 40%. Jadi mungkin dari segi analisis Datuk, bagaimana dalam hal ini? Ya, saya rasa kita perlu memberikan keutamaan misalnya kepada pembangunan modal insan, ya, dan kita berkali-kali diberitahu bahawa betapa pentingnya peningkatan kepada kemahiran, dan di situ juga diberitahu beberapa langkah-langkah yang akan diambil di bawah rancangan Malaysia ke-10 ni untuk meningkatkan tahap modal insan di negara kita. Dan kita perhatikan di situ sebahagian besar daripada tumpuan itulah kepada ekonomi, yang mana kita berhasrat untuk melonjakkan diri kita kepada satu peringkat yang lebih bernilai tambah yang tinggi, dengan menggunakan teknologi yang berlainan daripada apa yang sekarang ini. Jadi untuk menyokong hasrat itu, kita memerlukan modal insan yang mahir. Dan macam kita bincang tadi tentang tumpuan yang diberikan kepada latihan teknikal dan vocational akan diberikan juga tumpuan. Pendek kata bagi saya, konsep yang diketengahkan dalam RMK10 ni seperti juga yang dijelaskan adalah konsep keadilan sosial. Jadi dalam ini penumpuan memang diberikan kepada pembangunan modal insan, Prof, ya. Dan sektor pendidikan itu kita lihat juga tadi dibentangkan secara komprehensif untuk membawa Malaysia sebagai sebuah negara maju. Dan kita lihat dari segi kepakaran yang dimiliki sekarang, kita berada di kedudukan 20